dance DJ. Okay, hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada episod kali ini. Pada hari ini, kami akan kongsikan satu tajuk yang menarik kepada anda semua. Nak tahu apa? Jom. Mesti korang nak tahu kan siapalah rakan jemputan kita pada episod yang terakhir ini. Korang nak tahu tak? Jom. Pada hari ini. Okey, untuk segmen kita yang pertama ini, saya nak ajukan kepada rakan jemputan kita yang pertama mengenai apakah yang dimaksudkan dengan kepelbagaian budaya ini dan apakah yang dimaksudkan dengan etika. Dipersilakan saudari kita yang pertama. Okey, terima kasih kepada pengacara majlis kita pada hari ini, dan tanpa membuang masa lagi, saya akan menerangkan secara ringkas mengenai apa itu maksud kepelbagaian budaya dan apa itu etika. Okey, seperti yang kita tahu, Malaysia ini merupakan sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian budaya yang pelbagai dan unik. Dan kepelbagaian ini telah membentuk satu keunikan yang luar biasa di Malaysia ini kerana terbentuknya kepelbagaian silam budaya yang majoritinya daripada kaum Melayu, Cina dan India, di mana perkara ini merangkumi aspek kepercayaan, pengiktirafan, penghormatan terhadap kewujudan kepelbagaian dalam kelompok sesebuah masyarakat. Walau bagaimanapun, kepelbagaian budaya menurut sarjana barat pula melihat kepelbagaian budaya ini sebagai satu langkah penyesuaian manusia dengan lingkungan persekitarannya. Okey, seterusnya kita pergi kepada etika pula, di mana mungkin ada mereka yang tak tahu apa itu etika dan kepentingan etika, dan mungkin ada juga setengah orang yang tidak tahu mengenai kewujudan etika tersebut. Okey, etika ini merupakan satu batasan yang dikenakan untuk menghadkan sesuatu tingkah laku manusia. Contohnya, etika di dalam kaunseling ini dilihat sebagai satu garis panduan yang dijadikan sebagai rujukan kepada mana-mana profesion dalam melaksanakan perkhidmatan kaunseling mereka, di mana di dalam kod etika kaunseling tersebut ada menyentuh perkara yang perlu dilaksanakan oleh seorang kaunselor dan ada juga perkara yang perlu dielakkan oleh seorang kaunselor dalam melakukan perkhidmatannya. Okey, seterusnya definisi etika menurut pandangan tokoh-tokoh terkenal pula seperti Safura Sipon dan rakan-rakannya melihat etika ini sebagai satu garis panduan untuk memastikan tanggungjawab kaunselor dijalankan dengan lebih berintegriti. Okey, faham tak apa yang disampaikan oleh saya sebentar tadi? Okey, saya harap sedikit perkongsian daripada saya ini dapat menjawab persoalan mengenai apa itu maksud kepelbagaian budaya dan apa itu etika. Dan saya serahkan semula majlis ini kepada pengacara kita. Segmen yang kedua kita pada kali ini, mungkin ada rakan jemputan kita ingin berkongsikan sedikit mengenai isu etika yang berlaku dalam kaunseling kepelbagaian budaya ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis kita iaitu saudari Nini. Okey, jadi saya akan berkongsi kepada anda mengenai isu etika dalam kaunseling pelbagai budaya. Okey, pertama sekali dalam sesi kaunseling kelompok, di mana kaunselor itu sendiri tidak memahami akan budaya serta amalan yang dilakukan oleh setiap ahli kelompok dalam sesi yang dijalankan. Kaunselor sepatutnya mengetahui dengan lebih mendalam mengenai latar belakang dan kepercayaan klien sebelum sesuatu sesi dimulakan. Memandangkan semua ahli adalah datangnya daripada pelbagai bangsa, pelbagai etnik dan pelbagai budaya.
Okay. Yang kedua, kaunselor tidak menitik beratkan mengenai tanggungjawab melindungi ahli dalam kelompok sekiranya ahli mereka itu ahli lain bertindak menindas ahli yang lain, terutama dari segi agama, kepercayaan dan amalan seseorang ahli. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku kerana ia akan memberikan kesan kepada sesi kaunseling kelompok yang dijalankan dalam mencapai objektif yang telah ditetapkan. Isu seterusnya ialah kaunselor mempunyai perasaan takut dalam diri apabila mengendalikan sesi kaunseling di mana ahlinya terdiri daripada pelbagai agama dan juga bangsa. Kaunselor tidak sepatutnya bertindak memaksa dirinya sendiri untuk mengetuai kaunseling kelompok yang mempunyai nilai dan amalan hidup yang berbeza dengan nilai hidupnya sendiri. Perkara ini adalah bergantung kepada kemampuan kaunselor itu bagi memastikan kaunselor dapat menjalankan tugas dengan baik dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Seterusnya, dari segi penggunaan bahasa juga menjadi salah satu isu etika yang berlaku. Ahli kelompok yang terdiri daripada pelbagai kaum menjadi cabaran kepada kaunselor sebagai pendengar dan perlu memahami setiap apa yang disampaikan oleh klien. Penggunaan bahasa pasar juga sering menjadi masalah dalam sebuah sesi kaunseling kelompok dan bahasa yang pelat sukar difahami menyebabkan klien itu perlu mengulanginya banyak kali. Oleh itu, pentingnya seorang kaunselor itu mempunyai sifat yang sabar dan menerima klien mereka tanpa syarat. Seterusnya, isu dalam sesi kaunseling individu iaitu kepercayaan stereotip kaunselor dan juga klien. Tingkah laku seseorang itu dinilai dari aspek nilai dan kepercayaan individu menjadikan pemikiran atau tanggapan negatif wujud dalam minda kaunselor dan juga klien. Perkara ini akan menghalang sesuatu sesi kaunseling berjalan dengan lancar dan lebih efektif. Kemudian yang terakhir adalah pengetahuan kaunselor kurang mengenai pelbagai jenis budaya, agama dan kepercayaan klien mereka. Hal ini akan menghalang keberkesanan sesi kaunseling yang dijalankan kerana masalah ini sekiranya masalah ini tidak diambil peduli oleh kaunselor. Okey? Itu sahaja daripada saya mengenai isu dalam etika kaunseling pelbagai budaya. Sekian, terima kasih. Yang ketiga, apakah cabaran atau halangan yang berlaku dalam etika kaunseling kepelbagaian budaya ini? Dipersilakan saudara kita yang ketiga. Hari ini saya akan bentangkan tentang cabaran dan halangan dalam isu etika kaunseling pelbagai budaya. Macam kita ketahui bahawa negara kita hidup bermasyarakat yang terdiri daripada Cina, India dan Melayu yang mempunyai budaya dan adat yang berbeza. Cabaran dan halangan dalam kaunseling pelbagai budaya terdiri daripada masalah komunikasi, di mana masalah komunikasi ini seringkali terjadi antara kaunselor dan klien dalam sesi kaunseling. Kaunselor adalah mempersiapkan diri untuk menerima klien yang datang daripada budaya yang sama ataupun klien yang datang daripada budaya yang berbeza. Okey. Kaunselor juga haruslah mempelajari dialek yang berada di Malaysia kerana klien mempunyai dialek ataupun bahasa mereka tersendiri. Kaunselor juga haruslah menggunakan bahasa standard untuk mudah difahami oleh klien dalam sesi kaunseling. Yang kedua ialah masalah agama. Masalah agama merupakan satu hal sensitiviti yang berada dalam setiap diri individu kerana kita mempunyai kepercayaan ataupun pegangan agama yang berbeza. Kaunselor tidak boleh menyentuh hal sensitiviti agama seseorang klien kerana ia merupakan satu kepercayaan yang dipegang oleh klien sejak dulu lagi. Yang ketiga adalah masalah perbezaan pendapat. Masalah perbezaan pendapat ini seringkali berlaku dalam kaunseling kerana kaunselor dan klien mempunyai pendapat yang berbeza antara mereka. Disebabkan itu, kaunselor tidak boleh memaksa ataupun menyuruh klien menerima pendapat mereka kerana klien mempunyai hak untuk memberikan cadangan dalam masalah yang mereka hadapi. Kaunselor hanyalah membimbing ataupun memberikan tunjuk ajar kepada klien untuk menyelesaikan masalah mereka itu sendiri. Okay, itu adalah merupakan antara cabaran dan halangan yang seringkali berlaku dalam kaunseling pelbagai budaya. Okay, oleh itu saya serahkan semula kepada pengacara majlis kita pada hari ini. Okay, sekian, terima kasih. Okey, soalan seterusnya, apakah kepentingan etika ini sebenarnya?
boleh tak saudari kita yang seterusnya ini ceritakan apa itu kepentingan etika ini? Terima kasih pengacara majlis kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan teruskan dengan kepentingan etika kaunseling kepada kaunselor dan juga klien. Etika kaunselor merupakan set panduan untuk kaunselor ataupun pengamal kaunseling yang lain untuk menjadikan ia asas dalam menyelesaikan isu etika yang wujud. Etika kaunselor ini merangkumi semua etika, tindakan mengenai kedudukan dan identiti disertai dengan tata laku yang sesuai sebagai seorang kaunselor yang profesional. Etika ini adalah berasaskan mengenai unsur-unsur utama perkhidmatan kaunseling. Kepentingan etika kaunseling yang pertama kepada kaunselor adalah memberi perlindungan kepada ahli kaunselor daripada dikenakan tata tertib undang-undang sekiranya berlaku sesuatu yang bukan disebabkan kesalahan kaunselor. Kaunselor tidak terlepas dari situasi yang akan menyebabkan kaunselor dikenakan tindakan tata tertib dan dalam kod etika kaunselor akan menyatakan piawaian bahawa adakah kaunselor tersebut bersalah dan juga melanggar etika. Yang kedua adalah sebagai panduan kepada pengamal kaunseling selain mempertingkatkan tahap profesionalisme kaunselor. Dengan adanya kod etika kaunselor mempunyai panduan mengenai apa yang harus dan tidak dilakukan ketika berada sebelum, semasa dan selepas sesi kaunseling untuk terus kekal profesional. Dan yang ketiga dijadikan sebagai batu asas kepada self-regulation dalam profesion kaunseling itu sendiri. Kepentingan etika kaunseling kepada klien pula yang pertama adalah memberi perlindungan kepada klien daripada tindakan atau layanan yang tidak profesional kaunselor. Terdapat kaunselor tidak mematuhi etika di mana tindakan itu boleh menyebabkan memudaratkan klien dan secara tidak langsung akan menyebelahi klien dengan adanya etika kaunseling. Dan yang kedua, memberi kesedaran kepada pihak klien mengenai hak mereka di dalam undang-undang. Etika kaunselor ini bukan sahaja melindungi kaunselor tetapi juga klien dalam memberi hak mereka untuk membela diri apabila mereka terlibat dalam ketidakprofesionalan kaunselor. Itu sahaja dari saya. Kita kembali kepada pengacara majlis kita pada hari ini. Okay, soalan kita yang terakhir pada hari ini, apakah yang dimaksudkan dengan kompetensi kaunseling dalam kepelbagaian budaya ini? Terima kasih pengacara majlis. Okey, saya akan sambung dengan part saya iaitu kompetensi kaunseling pelbagai budaya. Salah satu kompetensi kaunseling pelbagai budaya ialah kesedaran tentang nilai-nilai bias budaya yang boleh diklasifikasikan kepada 3 kategori utama iaitu kepekaan, pengetahuan dan kemahiran. Dari segi kepekaan, sikap keyakinan perlulah ada pada diri kaunselor untuk membolehkannya menilai dan menghargai perbezaan. Selain itu, kaunselor perlulah menyedari bahawa latar belakang kebudayaan yang dimilikinya, pengalaman, sikap, nilai dan bias akan mempengaruhi proses kaunseling. Manakala, dari segi pengetahuan pula, kaunselor perlu memahami etnik dan budaya mereka sendiri dan bagaimana ia mempengaruhi pandangan peribadi dan profesional mereka mengenai proses kaunseling yang tidak normal. Kaunselor tahu dan memahami bahawa tekanan bangsa, diskriminasi dan stereotip sangat mempengaruhi peribadi dan pekerjaan mereka. Dari segi kemahiran pula, kaunselor mencari pengalaman, pendidikan, perundingan dan latihan untuk meningkatkan pemahaman dan kecekapan ketika bekerja dengan penduduk dari pelbagai latar belakang budaya. Kaunselor juga mengenali batasan mereka dengan mencari perundingan, mencari latihan dan pendidikan lanjutan dan juga menjadi individu yang berkelayakan atau berwawasan atau gabungan ketiganya. Poin yang kedua ialah kesedaran kaunselor terhadap pandangan klien. Kesedaran kaunselor terhadap pandangan klien boleh diklasifikasikan kepada 3 kategori juga iaitu dari segi sikap dan keyakinan, pengetahuan dan kemahiran. Dari segi sikap dan keyakinan, kaunselor mesti sedar bahawa reaksi emosi negatif terhadap etnik kaum dan berat sebelah lain boleh mengganggu proses kaunseling klien. Mereka harus membezakan sikap dan kepercayaan mereka dengan sikap klien mereka dengan cara yang tidak berharga. Manakala dari segi pengetahuan pula, kaunselor mesti mempunyai pengetahuan dan maklumat khusus mengenai kumpulan yang mereka bekerjasama. Mereka perlu menyedari bahawa pengalaman klien
budaya yang diwarisi dan latar belakang sejarah berasal dari budaya yang berbeza. Kaunselor perlu mahir memahami bagaimana bangsa, budaya dan lain-lain mempengaruhi struktur kepribadian, pilihan kerjaya, prestasi halangan psikologi, tingkah laku mencari pertolongan dan kesan keserasian dan ketidaksesuaian kaedah kaunseling terhadap klien. Manakala dari segi kemahiran pula, kaunselor harus mengetahui penyelidikan yang relevan dan penemuan terkini mengenai kesihatan mental dan gangguan mental dari pelbagai bangsa dan etnik. Poin yang ketiga iaitu strategi campur tangan yang sesuai mengikut kebudayaan. Bagi strategi campur tangan yang sesuai mengikut kebudayaan juga boleh diklasifikasikan kepada 3 kategori, iaitu sikap dan keyakinan, pengetahuan dan juga kemahiran. Dari segi sikap dan keyakinan, kaunselor perlu memperhatikan agama, kepercayaan dan nilai klien, termasuk sifat dan perkara tabu, kerana ia akan mempengaruhi pandangan dunia mereka, fungsi psikologi sosial dan ekspresi tekanan. Sebagai tambahan, kaunselor menghargai keikhlasan menolong dan jaringan pertolongan yang wujud dari kumpulan minoriti yang menjadi halangan untuk kaunseling. Manakala dari segi pengetahuan pula, kaunselor mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang jelas mengenai ciri-ciri umum kaunseling dan rawatan serta konflik dengan nilai budaya kumpulan minoriti yang lain. Kaunselor juga menyedari halangan institusi yang menghalang golongan minoriti mengakses perkhidmatan kesihatan mental. Bagi dari segi kemahiran pula, kaunselor biasanya dapat melatih klien dengan kemahiran intervensi institusi. Mereka juga dapat memahami apakah sumber masalahnya, iaitu dari segi rasism atau bias seperti paranoia antara klien, sehingga klien tidak boleh salah dan kemudian beralih. Yang itu saja daripada saya. Saya akan serahkan balik kepada pengacara majlis kita. Sekian. Wah, begitu hebat ya perkongsian daripada rakan jemputan kita, dan kami berharap sedikit maklumat yang dikongsikan oleh kami ini dapat memberi manfaat kepada anda yang menonton secara langsung pada hari ini. Okey, di kesempatan ini kami ahli kumpulan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya semua. Maaf zahir dan batin.